Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Bulletin Awal ini. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Sejak minggu lalu, Parti UMNO kembali hangat dengan isu-isu dalaman parti. Pemecatan Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman daripada MKT UMNO minggu lalu membuka ruang kepada pendedahan apa yang berlaku dalam Parti Melayu itu. Semalam tergempar satu sidang media Datuk Seri Tajuddin. Banyak isu yang dikupas, termasuklah usaha penjajaran semula parti bersama seteru, usaha untuk menggesa Presiden UMNO letak jawatan dan beberapa isu lain. Pastinya dalam jam ini kita nak kupas dan memahami apa yang sudah jadi kepada UMNO ketika ini. Untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM bersama dengan kita pada jam ini. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Prof, semalam segala cerita dalam kelambu didedahkan kepada umum. Bagaimana persepsi masyarakat maupun ahli terhadap kepimpinan tertinggi UMNO, terutama Presiden Parti? Pasti persepsi ini akan mempengaruhi kedudukan dan juga imej parti dan sejauh manakah parti mampu untuk memastikan ia tidak mengganggu-gugat persiapan dan juga kesiapsiagaan mereka dalam usaha melahirkan penyatuan dan juga merapatkan barisan agar krisis ini tidak berpanjangan. Kita tahu pemecatan, pengguguran dan kehilangan keahlian bukan baru dalam UMNO. Tetapi dalam konteks sekarang ketika dikatakan sedang membuat persiapan ke arah pilihan raya umum ke-15, sudah pasti ramai yang memerhati dan juga mahu melihat perubahan yang besar di dalam parti itu sendiri. Dengan apa yang telah dinyatakan oleh Datuk Seri Tajuddin, sudah pasti ia juga akan memberikan sedikit impak kepada parti, kepimpinan dan juga yang memerhati di luar. Tetapi sejauh manakah parti mampu untuk memastikan ia tidak berleretan, berpanjangan sebagaimana yang pernah dilihat sebelum ini pada tahun 1990, pada tahun 1999, pada tahun 2008 dan juga 2018. Bermakna apa yang harus dilihat adalah impaknya itu ada. Kita tidak boleh nafikan ianya tidak pernah wujud. Tetapi apakah intervensi, apakah strategi, apakah langkah pendekatan yang akan diambil oleh barisan kepimpinan untuk memastikan bahawa ia berhenti di sini dan juga tumpuan akan diberikan kepada isu yang lain. Baik Prof, adakah situasi keretakan ini juga boleh diterjemahkan di peringkat persekutuan? Adakah jelas memperlihatkan mungkin ada dua kluster? Pertama, kluster Putrajaya dan kedua, kluster Menara Dato' On sendiri. Dan stabilkah kerajaan yang dipimpin oleh naib Presiden Parti UMNO ini? Ya, bagi saya, kluster Putrajaya dan juga kluster PWTC sudah lama wujud. Itu tidak boleh kita nyatakan tidak wujud. Faction di dalam parti ataupun politik kepuakan dalam parti juga biasa kerana di dalam mana-mana parti sekalipun faksi yang timbul itu barangkali adalah disebabkan oleh pangkat, kedudukan dan juga kuasa yang dimiliki. Yang penting di sini adalah sejauh manakah kedua pihak mampu untuk mencari suasana yang menang-menang agar tidak mengheret imej parti di dalam pilihan raya nanti. Bagi saya, di peringkat persekutuan, sudah pasti impaknya akan ada kepada Perdana Menteri yang bukan Presiden tetapi merupakan naib Presiden UMNO yang barangkali terhimpit dalam keputusan yang perlu dibuat oleh kerajaan dan juga keputusan yang diambil oleh parti. Bagi parti, sudah pasti mahu melihat bahawa keputusan yang dibuat oleh parti itu diterjemahkan di peringkat persekutuan. Sejauh manakah ia stabil, sudah pasti dalam suasana sekarang, kita boleh katakan ia masih lagi berada dalam suasana yang mungkin dianggap tidak sebagaimana di peringkat awal dulu pada tahun 2020, tetapi kegelisahan, kerisauan ini boleh berpanjangan jika suasana dalam usaha untuk melakukan pemulihan dalam sektor ekonomi, dalam sektor sosial dibelenggu oleh perubahan iklim politik yang kembali membawa kepada keadaan yang tidak menentu. Bermakna kestabilan ekonomi, kestabilan ekososial banyak bergantung kepada sejauh manakah kita mampu untuk memastikan suasana politik itu juga stabil. Dalam keadaan seperti ini, saya percaya persekutuan baik di peringkat Putrajaya maupun di peringkat PWTC, di peringkat parti, mahu melihat
suasana itu kembali reda dan juga kembali kepada keadaan di mana wujudnya satu bentuk penyatu paduan, satu kesepaduan dalam parti agar krisis ini tidak melahirkan konflik yang berpanjangan dan kemudiannya mengheret persekutuan ke dalam kancah tersebut. Bagi saya melihat suasana kembali menjadi tidak menentu, tidak stabil jika sekiranya keadaan ini dibiarkan berpanjangan. Kerana ketika ini Perdana Menteri adalah dari Parti UMNO walaupun memegang jawatan ketiga tertinggi di dalam parti. Yang penting adalah sejauh manakah kedua-dua pihak baik di peringkat Putrajaya ataupun di PWTC mampu untuk meredakan suasana agar ia tidak berpanjangan ke peringkat bahagian, cawangan dan kemudiannya membawa kepada kedudukan yang tidak menentu bukan saja di peringkat persekutuan tetapi juga di peringkat parti yang boleh mengganggu gugat persediaan ke arah untuk mendapatkan mandat semula daripada pengundi nanti. Baik Prof, dengan pembongkaran ataupun dengan pendedahan cerita sebeginilah adakah seteru politik ataupun parti lawan dapat senyum lebar dan juga bertepuk tangan melihat kepada situasi dalam UMNO ini dan juga adakah ia akan menjadi satu modal politik untuk melemahkan parti UMNO? Ya, bagi saya gabungan pembangkang selama ini tidak mempunyai isu. Tapi kita memberikan bola tanggung kepada barisan pembangkang untuk menggunakan ini agar ia dapat melahirkan persefahaman dalam kalangan mereka dan juga memastikan kolaborasi ataupun kerjasama politik yang cuba dibina selama ini dapat dipulihkan semula. Bagi barisan pembangkang, sudah pasti ianya sangat penting kerana dalam konteks persediaan ke arah pilihan raya. Yang penting adalah sejauh manakah kita mampu untuk memanipulasi dan juga mengeksploitasi isu agar dapat mengurus persepsi pengundi ke arah tersebut. Jika sekiranya pembangkang dapat menggunakan isu bahawa di dalam parti kerajaan, UMNO dan juga pemimpin yang masih berhadapan dengan kedudukan yang tidak menentu, maka sudah pasti ia boleh mempengaruhi pola pengundian dan juga gelagat ke arah persediaan pilihan raya. Tetapi bagi parti UMNO dan juga kerajaan, sudah pasti mereka mahu memastikan ini tidak akan mengganggu gugat apa yang telah mereka bina sejak 2018. Sudah pasti persefahaman yang cuba dibina oleh pembangkang akan dikukuhkan jika sekiranya mampu meyakinkan bahawa akuan bersumpah ke arah membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu benar-benar wujud dan walaupun kita tahu ketika itu ditolak oleh pihak istana kerana dianggap bercanggah dengan perlembagaan dan sebagainya, tetapi yang penting dalam konteks sekarang ini adalah sejauh manakah kita mampu untuk mengurus persepsi dalam kalangan pengundi. Apatah lagi bilangan ataupun kumpulan pengundi sudah membesar dengan membabitkan golongan pengundi 18 tahun. Mereka memerhati melihat apa yang sedang berlaku dan sudah pasti isu-isu semasa inilah yang akan mempengaruhi pola pengundian. Bagi UMNO, sudah pasti ini merupakan sesuatu yang mahu dielak dan saya percaya mungkin persiapan sudah dilakukan untuk memastikan ini tidak berpanjangan kerana imej dan juga penjenamaan ke atas parti yang cuba dibina sejak 2018 mungkin akan tercalar jika tidak ada usaha untuk mencari unifying factor ataupun faktor penyatu paduan. Yang penting juga adalah ketika kita sedang membuat persiapan ke arah pilihan raya, perlu ada wow factor, perlu ada feel good factor dalam kalangan kedua-dua pihak dan saya percaya barisan pembangkang akan menggunakan isu ini sebaik mungkin. Baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugapandian, penganalisis politik USM kerana sudi bersama dengan kita menjelaskan mengenai apa sebenarnya terjadi kepada UMNO pada ketika ini.